saya ucapkan kepada Pakatan Rakyat kerana telah pun menghidangkan satu dasar yang komprehensif dan mantap menyentuh semua aspek. Bila saya katakan ianya hidangan, maknanya tentulah ianya lazat. Ya? Agar ianya akan dinikmati oleh semua dengan keadaan yang lebih puas ataupun lebih selesa. Bukan seperti barisan nasional yang hidangan lauknya selalunya basi dan memualkan. Keadilan sosial adalah satu asas penting dalam pembinaan masyarakat madani bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara yang sempurna dan menyeluruh. Ia hanya akan tertegak dengan penghayatan politik baru oleh para pendukung Pakatan Rakyat. Oleh itu, ingin saya nyatakan di sini bahawa kemiskinan sifar tidak akan dapat dicapai jika ianya tidak melihat isu kemiskinan dari perspektif gender yang lebih dikatakan 50% kemiskinan adalah dari kalangan wanita. Izinkan saya menyentuh isu-isu yang lebih berkaitan wanita kerana pembahasan nanti kemungkinan belum ada lagi ataupun kemungkinan isu-isu wanita ini mungkin dilepas dengan tidak begitu lancar dan baik insya-Allah. Jadi kejayaan pembangunan sosio-ekonomi sebuah negara sebenarnya bergantung kepada sejauh mana dasar itu memberi penekanan terhadap elemen kesetaraan gender ataupun gender equality. Ia telah dibuktikan di mana wujud gender equality seperti di Sweden, pembangunan insan adalah tinggi di negara-negara yang tersebut. Maknanya kalau kita memberikan gender equality ataupun kesesamaan gender ini, maka peningkatan pembangunan insan itu juga akan tinggi. Ya? Jika ianya diberikan pendekatan yang rendah, maka jurang pembangunan insan itu juga akan rendah dan jatuh. Jadi kita sering bercakap, sebab saya bercakap dalam konteks kesetaraan gender ini kerana kita selalu melihat dalam jurang-jurang yang lain. Mungkin jurang etnik, mungkin jurang ekonomi dan sebagainya, tetapi jurang gender ataupun gender equality ini juga mesti dibincangkan. Dan saya dapati bahawa di dalam dasar yang dibentangkan, alhamdulillah kita telah menekankan tentang kepentingan pemahaman gender dan juga kepentingan isu-isu wanita dan ataupun perkara ini perlu diambil dengan baik. Ianya harus dimulai dalam Pakatan Rakyat terlebih dahulu dengan menjayakan mekanisme mencapai gender equality. Maknanya kita tidak mahu hanya sekadar bercakap tetapi akhirnya kita tidak dapat melihat apakah ianya dapat dilaksanakan. Ingin saya membawa satu penekanan di sini bahawa baru-baru ini kita lihat bagaimana jatuhnya indeks gender gap, ya, ataupun indeks antara gap gender ini di kalangan dunia. Ya. Kalau kita lihat di antara 130 negara, Malaysia jatuh ke tempat 101. Jadi kita tidak nafikan dengan jatuhnya ataupun dengan letaknya tahap di peringkat 101 daripada 130 ini, isu-isu gender ini tidak ditingkatkan, maka isu masalah pembangunan insan adalah tidak dapat kita selesaikan juga. Oleh itu ingin saya juga mengatakan di sini bahawa Pakatan Rakyat tidak juga semestinya menjadi seperti UMNO Barisan Nasional yang hanya mempunyai dokumen dan dasar-dasar kesetaraan gender tetapi belum menghasilkan natijah yang signifikan untuk merubah lanskap keadilan sosial. Dan saya yakin kita komited dan kita telah pun melihat bagaimana cabaran ini perlu diambil bila mana negeri Pakatan Rakyat telah mula meletakkan gender equality ini satu keutamaan mereka. Dan jika ianya dibawa di peringkat peringkat nasional dan kebangsaan, saya yakin kita mampu dan boleh menguruskan kerajaan kebangsaan atau kerajaan persekutuan dengan lebih baik dan menghapuskan masalah-masalah yang berlaku selama ini yang tidak dapat penyelesaiannya. Jadi, apa yang ingin saya nyatakan sini, walaupun ianya satu perkara yang saya bentangkan tadi, tetapi adalah cabaran bagi kita untuk ingin melihat sejauh mana dasar ini menjadi agenda keutamaan yang sentiasa
menjadi panduan dan juga dapat kita perjelaskan kepada rakyat. Sejauh manakah pelaksanaannya, khususnya di negeri-negeri Pakatan Rakyat, mesti kita lihat. Kena ada satu implementasi, perlunya ada satu penubuhan pelaksanaan dan pemantauan dasar, agar dasar Pakatan Rakyat yang saya katakan tadi, LAZAT ini boleh memastikan pelaksanaan 4 dasar yang telah dibentangkan di dalam konvensyen ini. Maknanya kita mahu ditubuhkan satu majlis ataupun badan pelaksanaan dan pemantauan. Satu persatu setiap 4 dasar itu ada majlis bertindak atau badan agar ia dapat disampaikan ataupun dilaksanakan. Pakatan Rakyat perlu juga serius untuk mewujudkan mekanisme untuk pastikan semua dasar ini tercapai. Maksudnya kita tidak maulah kita cakap berjela-jela ataupun kita dokumenkan dasar ini tetapi kita tidak menghayatinya. Tapi saya yakin kita jauh lebih berbeza daripada Barisan Nasional. Kadang-kadang belum cakap pun, belum keluar dokumen pun, kita telah laksanakan. Itu janji kita dan insya-Allah kita akan laksanakan. Tetapi ingin diingatkan, oleh yang demikian, saya kembali bahawa semua proses ataupun untuk mewujudkan badan bertindak ini perlulah mengambil kira wanita dan juga elemen-elemen masyarakat yang lain tinggal ataupun duduk bersama di dalam jawatankuasa tersebut. Kenapa saya kata wanita, saya tekankan wanita? Kerana wanita, selain daripada apa yang telah ditekankan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, bukan sahaja mempunyai kuasa female economy, tetapi wanita merupakan separuh daripada rakyat Malaysia dan juga merupakan separuh daripada pengundi kita. Oleh itu, ingin saya nyatakan, walaupun ianya penting dan sebagainya, kita mahu Pakatan Rakyat menerajui kerajaan, sama ada kerajaan negeri atau persekutuan, yang perlunya melibatkan secara menyeluruh across the board, mesti melibatkan wanita di dalam setiap peringkat, insya-Allah. Dan saya telah teliti dokumen yang ada di situ, begitu tegas kerajaan Pakatan Rakyat membentangkan dasar yang tidak meninggalkan isu-isu wanita. Izinkan saya pula menyentuh sedikit tentang isu pilihan raya. Sistem pilihan raya yang bersih dan adil yang telah dibincangkan tadi, ianya merupakan isu pilihan raya Pakatan Rakyat yang juga menjurus kepada memastikan kesejahteraan dan keadilan kepada pengundi-pengundi wanita. Oleh itu, saya melihat di sini bahawa perlunya ada satu manifesto bersama, iaitu manifesto yang digarap, yang diambil daripada dasar ini, yang menentukan ataupun yang menekankan aspek-aspek yang telah dibincangkan. Isu berkaitan dengan wanita hendaklah benar-benar difahami, bukan oleh wanita sahaja. Jadi kalau kaum lelaki nak menang pilihan raya, kenalah faham, kenalah bawa isu wanita ini bersama supaya ia dapat digariskan dengan jelas satu persatu. Kita tidak mahu bahawa dalam setiap calon ataupun setiap pemimpin Pakatan Rakyat bila mengatakan sesuatu dasar dalam Pakatan Rakyat ini tidak membawa atau tidak carry isu-isu wanita ini sekali. Ya? Jadi oleh itu saya mengharapkan saudara sekalian dan juga pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat menjuarai isu-isu wanita, kerana pimpinan lelaki Pakatan Rakyat saya memang faham begitu peka dan sensitif dengan isu-isu wanita. Sebab itu Datuk Menteri Besar telah pun meletakkan sasaran yang lebih, bukan 30%, tetapi 40% di Selangor, dan saya harap tempat-tempat lain akan berjalan. Selain daripada manifesto yang mengangkat ataupun memberikan penekanan kepada pengundi wanita, kita ingin juga menyatakan bahawa gerak kerja bersama juga mestilah merupakan tugas yang dipikul oleh semua pihak. Jangan setiap kali pilihan raya kita melihatkan bahawa wanita sahaja diberikan ataupun diberikan kerja, tetapi akhirnya bila ditempatkan, diposisikan, wanita diletakkan di belakang. Jadi 30% itu mesti kita laksanakan
laksanakan dan kita letak ianya sebagai kerja bersama dan strategi bersama mesti kita dokongi dan kita letak ataupun kita rangkakan bersama. Jadi tidak ada lagi bahawa mana-mana jawatan kuasa, ini saya cakap atas dasar Pakatan Rakyat, baik PAS, baik DAP, baik Keadilan, tidak ada mana-mana jawatan kuasa ataupun biro-biro yang meninggalkan wanita di dalam jawatan kuasa mereka. Ya?